Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbiru takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya nak sebut dah ada jatuh kuasa masjid. Cuma pertama-tama saya mengucapkan tahniah pada tuan-tuan ahli Korea di sini, ya, telah mendapat satu masjid yang indah, yang besar, yang tersergam. Tinggal lagi harapan kita umat Islam yang ada di Korea ini dapatlah sama-sama mengimarahkan masjid ini, ya, berkat usaha daripada jawatankuasa surau yang ada di keliling kelalang setialam ini, dan akhirnya menjadi kenyataan, ya, masjid rumah Allah Ta'ala ini dapat kita jalani ibadah, ya. Dan saya pada malam ni kali pertama lah, ya, punya dah 3 minggu, alhamdulillah, tahniah, ya. Tuan-tuan puan-puan sekalian, pada malam ini kita nak bincang tajuk ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tajuk pada membincangkan dan mengemukakan hadis-hadis yang menceritakan cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran, termasuk bacaan baginda semasa menunaikan solat malam, ya. Hadis 294, an Ya'la bin Mamlak annahu sa'ala Umma Salamah radhiyallahu anha an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan. Diriwayatkan daripada Ya'la bin Mamlak bahawa beliau bertanya Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Lalu beliau menunjukkan sifatnya dengan satu bacaan yang jelas, iaitu satu huruf demi satu huruf, ya. Itu cara bacaannya. Maknanya kalau merujuk dalam kitab Sunan Abu Daud, ya, kitab apa? As-Salah, ya, kitab As-Salah ada perbahasan ini. Maksudnya hadis ini tadi menjelaskan kepada kita cara Nabi membaca Al-Quran, iaitu baginda membacanya dengan jelas sehingga orang yang mendengarnya dapat menghitung huruf-huruf yang dituturkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Maknanya satu persatu Nabi sebut setiap kalimah jelas. Dan menurut pengarang Tuhfatul Ahwazi, cara bacaan yang dimaksudkan ialah bacaan secara tartil yang elok dan bacaan mengikut tajwid. Warattilil Qur'ana tartila, firman Allah Ta'ala, kan, adalah kamu membaca Al-Quran itu secara tartil. Maknanya, ya, kena baca secara satu persatu, jelas, ya. Maknanya dia ada cara tadwir, ya, ada cara-cara tahqiq, ya. Itu kalau mengajarlah bagi menyungguhkan budak-budak yang baru nak belajar Quran, maknanya
tekankan betul-betul. Ya, kalau tadwir itu macam si Muhammad Al-Khushairi, ya, cara bacaannya begitu. Ya, jadi itu yang Nabi baca itu biasanya dengan tartil. Ya, baca macam kita baca Quran tu lah. Ya. Hadis lagi daripada Qatadah taqal qultu li Anas bin Malik radhiyallahu an kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala madda. Diriwayatkan daripada Qatadah yang menceritakan, aku bertanya Anas bin Malik radhiyallahu an, bagaimana cara bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, bacaan dengan memanjang sebutannya. Maknanya kalau baca secara tartil itu tadi, baca mengikut haknya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah. Kalau kita baca surah umpamanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, dia tidak baca laju lah maksudnya, ya, tapi baca mengikut sebutannya, iaitu madda, yakni memanjang sebutannya. Ya, jadi bacaan dengan memanjangkan sebutannya ialah baginda memanjangkannya pada tempat-tempat yang perlu dipanjangkan. Tak adalah benda yang, ya, pendek tiba-tiba dipanjangkan. Ya, contohnya macam mad arid lis sukun itu. Ya, jadi kalau di hujung bacaannya itu, ya, maka dia akan dipanjangkanlah sedikit, menunaikan haknya. Ya, mad arid lis sukun itu, walaupun memang boleh baca, ya, dengan beberapa wajah. Ya, umpamanya alamin, time kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, contoh dah. Boleh baca, nak baca satu alif dua harakat boleh, nak baca dua alif empat harakat boleh, nak baca tiga alif enam harakat pun boleh. Ya, sebab itu orang berlagu-lagu tu biasa dia baca madda, iaitu baca panjang lah. Ya, tapi yang pendek tak boleh nak dipanjangkan. Ya dah. Malah kalau kena hukum tajwid, ya, yang dikatakan, ya, mad, ya, maka wajib, umpamanya mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, umpamanya dia ada hak-hak dia, maka kena ditunaikanlah hak dia. Ya. Jadi itu kalau time membaca lah, ya, dan tuan-tuan boleh maknanya merujuk kepada guru-guru tajwid, ya, di dalam cara membaca. Cuma nak disebut di hadis ini, ya, cara baginda membaca memanjangkannya pada tempat-tempat yang perlu dipanjangkan mengikut bilangan harakat yang sepatutnya, bukan memanjangkan secara berlebihan. Ya, sebab itu kalau kita azan itu jangan terlalu panjang dia punya harakat itu. Ya, kalau di setengah-setengah tempat terlalu panjang mendayu-dayu kan. Contohnya dia membaca apa, menyebut, ya, hayya 'alas solah tu, ya, sampai tak berapa harakat dah dengan lagunya turun naik, tak berhenti, tak putus-putus. Setengah tempat dia tak dijawab azannya macam itu. Ya, tapi kalau tengok di Mekah panjang juga dah. Di Madinah pun sama dah. Ya. Jadi dalam hadis yang lain apabila ditanya bagaimana cara bacaan Nabi, Anas radhiyallahu anhu menjawab bacaan baginda adalah dengan memanjangkan sebutan. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan Bismillah
memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Tapi memanjangkan itu kena pada haknya, ya. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknanya Bismillah satu alif dua harakat, ya. Ya. Ar-Rahman pun satu alif dua harakat, ya. Ya, tak adalah mana melanggar haknya, ya. Apabila membaca lebih daripada kadar satu alif dua harakat, tak bolehlah begitu. Dia telah lari daripada kaedah hukum tajwid, ya. Wa tu'u syai' fi ghairi mahalli, letak sesuatu tidak kena tempat, jadi hukumnya zalim lah. Ada? Tu tak kena lah. Biar kena pada tempat lah. Bila kita mempelajari hukum mat, ya, yang dikatakan mat ni banyak, ya. Apabila mat asli, asalnya satu alif dua harakat. Tetapi apabila dia berjumpa dengan, ya, hamzah, ya, dalam satu kalimah, maka dia jadi mat wajib. Dalam dua kalimah yang berbeza, jadi mat jaiz. Dia begitu sifatnya, ya. Dan yang dikatakan mat wajib kalimi, ya, musaqqal itu, musaqqal kalimi umpamanya, itu jadi 6 harakat lah, umpamanya dallin, tu jadi lain, ya. Itu asalnya kalau dot alif, asal usulnya, ya, dia adalah tabi'i atau asli. Tetapi apabila dia telah bertemu dengan sabdu, ya, jadi maknanya jadi memanjang sampai 3 alif 6 harakat, ya. Itu hak-hak yang mesti ditunaikanlah, ya. Begitu. Kemudian membaca mengikut hentian waqaf. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atah yaqul alhamdulillahi rabbil alamin summa yaqif summa yaqul ar-rahmanir rahim summa yaqif wa kana yaqra'u maliki yaumiddin, ya. Maksudnya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bacaannya berhenti pada akhir ayat, ya. Bagi dia membaca alhamdulillahirabbil alamin satu ayat berhenti. Kemudian Nabi baca lagi Ar-Rahmanir Rahim berhenti. Kemudian baca Maliki Yaumiddin berhenti, ya. Jadi maknanya Nabi baca satu persatu, begitulah maksudnya, ya. Habis macam mana kalau orang baca dalam solat tarawih, itu ada kaedah dan ulama yang mengizinkan, tetapi syaratnya dia mahir di mana waqaf, ya, di mana mabda', mana berhenti, mana bermula, ya, dan tang mana yang disunatkan sambung menyambung ayat-ayat itu, ya, supaya dia kelihatan cantik bacaannya, bukan macam di Indonesia tu dah tarawih entah apa-apa, ya, tahu-tahu Fatihah dah habis, ya, rasanya macam tahiyat akhir tu baru saja duduk terus salam. Macam mana wallahu alam ibadah tu, ya. Sedangkan bacaan itu, ya, mesti kena ada tamakninah, ya, bacaannya. Bukan main sembrono saja dilanggar semua tiang-tiang, tajud-tajud semua dilanggar, ya. Sebab itu kalau kita buka tahfiz, ya, kelas-kelas tahfiz ke ataupun kelas-kelas pengajian Quran ke, kita ada kaedah bagaimana cara nak membaca laju tetapi dengan kaedah tadwir tadi, ya. Hadr satu lagi, ya, kaedah hadr. Dan satu lagi yang paling sempurna baca elok macam biasa adalah tartil, ya. Tu. Jadi itu kaedah-kaedah membaca Quran itulah, ya. Jadi kalau nak sambung pun boleh, tetapi biar dia tahu kaedah mewasolkan, ya,
menyambungkannya itu. Jangan main langgar saja. Sebab kadang-kala ya, dia satu nafas tetapi tidak diwasalkan hujung daripada kalimah. Umpamanya dia baca ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Dia satu nafas tetapi dia tidak disambungkan hujung-hujungnya. Jadi tak kenalah ya. Kaedah mana yang diikut, wallahu alam ya. Sepatutnya hujungnya kalau Bismillahirrahmanirrahim rahimi milhamdulillahirabbil alamin rahmanirrahim. Sepatutnya begitu. Tapi ini tidak ya. Dia baca terus tetapi wakaf-wakaf, tidak menyambungkan hak huruf-huruf yang ada di hujung ya ayat-ayat tersebut. Nah, itu yang tidak dibenarkan begitu kaedah membacanya ya. Jadi baginda membaca itu tadi disiplinnya adalah 1/1 ya. Maksud Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis sebelumnya ialah bacaan Nabi satu ayat demi satu ayat mengikut tempat berhentinya. Ini sebagaimana lafaz dalam Sunan Abi Daud, yuqatti'u qira'atahu ayatan. Itu lagi jelas disebut begitu ya. Nabi SAW berhenti pada akhir ayat, satu ayat demi satu ayat. Itu dia baca macam tu selalunya ya. Nah, jadi pengajaran daripada hadis ini, galakkan untuk kita membaca Al-Quran secara tartil ya. Umpamanya tadi apabila dinyatakan dalam hadis 294 dan 295 ya, dan juga hadis 296 tadi yang baru disebutkan, dapat melihat bacaan Nabi SAW adalah dengan menyebut secara jelas huruf-hurufnya satu persatu, memanjangkan sebutan yang perlu dipanjangkan, dan ayat demi ayat mengikut wakaf tempat berhentinya yang ditetapkan. Inilah yang dinamakan bacaan secara tartil. Lebih jelas maknanya menurut ulama, bacaan secara tartil ialah membaca Al-Quran dengan sebutan huruf-hurufnya jelas, harakat-harakatnya, baris-barisnya, dan tempat-tempat berhentinya atau wakaf ya jelas, disertai dengan membacanya perlahan-lahan, tidak kalut dan tergopoh-gapah. Maknanya tartila itu maknanya baca elok je mengikut hak huruf masing-masing dan harakatnya masing-masing ya. Dia baca begitu ya. Maknanya kalau dengar pun sedap ya, bukan kelam-kelibut mat tabi atau mat aslinya. Tiba-tiba yang sini baca panjang sikit, yang sini pendek sikit, jadi cacam merba ya. Itu jadi tak kena lah bacaan yang tidak tartil itu ya, kelam-kelibut ya. Umpamanya dia baca yuqatti'u qira'atahu ayatan ayat, itu dah macam mana ya. Itu tapi ini hadis. Kalau Quran itu ya, kita bukalah mana-mana Al-Quran, kita buat contoh bagaimana orang baca umpamanya dalam keadaan yang salah ataupun dalam keadaan yang kelam-kelibut, maknanya tidak membaca secara tartil ya. Contohnya dalam surah Ali Imran itu umpamanya ya, dia baca nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima macam mana tu. Jadi kelam-kelibut. Wa anzalat taurata wal injil, sebab Taurat itu sepatutnya dibaca dengan panjang. Wa anzalat taurata wal injil ya. Tapi apabila baca main langgar saja, maknanya tajwidnya pun dilanggar juga, panjang pendeknya dilanggar. Itu yang tidak ada aturan, tidak tartil cara membaca yang begitu ya. Jadi sebab itu ulama menjelaskan bacaan secara tartil yang membaca Al-Quran dengan sebutan huruf-hurufnya jelas,
Harakat-harakatnya, baris-barisnya dan tempat-tempat perhentiannya jelas, disertai dengan membacanya perlahan-lahan, tidak kalut dan tidak tergopoh gapah. Itu panduannya begitu, ya. Ini musim bulan Ramadan, dah tak lama dah. Malam ni 29 Rajab, tinggal sebulan ni, ya. Dan biasanya kita disunatkan untuk tadarus Quran, ya. Kita bukan nak berlumba nak cepat habis, tetapi yang paling betul baca perlahan-lahan, tartil itu tadi. Dan yang penting, ya, kita dapat ganjaran pahala dengan betulnya kita membaca, ya, bukan tergopoh gapah, delanggar je semua. Pengalaman kita dulu kalau duduk di kampung, ya, orang lama-lama tu kadang-kadang payah juga nak ditegur, ya, baca ikut dan dia, ya. Jadi bukan kita baca ikut dan tergopoh gapah dan laju, tapi biar, ya, betul bacaannya. Itu namanya tadarrus, belajar, ya, bukan terderas. Lain, ejaannya sama, ta, dal, ro, sin, terderas dengan tadarrus. Kalau terderas lainlah, ya. Tu beza tu. Habis bicara berkenaan cara baca, dan kemudian solat malam antara menguatkan bacaan dan memperlahankan, ya. An Abdullah bin Abi Qaisin qal sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qira'ah am yajhar, qalat kullu dhalika qad kana yaf'al, qad kana rubbama asarra wa rubbama jahar, faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Qais yang menceritakan, aku telah bertanya Aisyah radhiyallahu anha tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika solat pada malam hari, menguatkannya, ya. Apa membaca itu, baginda membaca memperlahankannya ataupun menguatkannya. Itu yang ditanya. Aisyah menjelaskan, beliau menjawab, kedua-duanya dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam time solat malam ni, ya, khususnya qiyamul lail ataupun solat maghrib, isya, subuh yang gelap. Jadi Aisyah menjawab, kedua-duanya dilakukan oleh baginda. Mana ada kalanya baginda memperlahankan bacaan dan ada kalanya baginda menguatkannya, ya. Aku pun berkata, segala pujian bagi Allah yang menjadikan kelapangan untuk umatku, ya. Jadi maknanya bacaan yang ditanya oleh Abdullah bin Qais kepada Sayyidatina Aisyah ialah bacaan Nabi ketika solat sunat, ya, solat sunat. Dia tak termasuk maghrib, isyak dan subuh, ya. Kalau itu memang confirm jahar, maksudnya baca dengan kuat. Yang disebutkan dalam hadis ini maknanya adalah solat sunat pada malam hari. Dalam kitab Jami'ut Tirmizi, Imam At-Tirmizi memasukkan hadis dengan isnad yang sama di bawah tajuk Babul Qira'ah bil Lail, ya, maknanya bab pada menyatakan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, yakni maknanya, ya, sembayang-sembayang sunat, time kita qiyamul lail itulah. Dan dengan lafaz hadis, aku bertanya Aisyah bagaimana cara bacaan Nabi pada waktu malam. Maknanya bagaimana Nabi umpamanya solat hajat, solat taubat, solat tahajud. Sebab kita pun pernah berdiskus dengan ulama, ya, yang dia katakan tahajud ada ke tidak. Ada ulama berpandangan
kalau kita melakukan solat sunat pada malam hari, sama ada tasbih, sama ada taubat, sama ada hajat ataupun awabin, ya, itu dah dikatakan tahajud, ya. Tetapi ada ulama yang menyatakan berdasarkan fatahajjad bih, ya, dia adakan solat khas, solat sunat tahajud. Kedua-duanya yang penting solat malam, bukannya tak solat langsung, nak bahas-bahas, ya. Jadi tang benda ni, apa saja amalan-amalan ibadat solat sunat pada malam hari, ada kalanya Nabi baca secara jahar, ya, menguatkan suara, atau ada kalanya secara sir, memperlahankan suara. Ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kaum muslimin. Maknanya hukumnya harus membaca Quran dalam solat secara jahar. Boleh saja. Saya pun dah banyak kali mengikuti bimbingan-bimbingan Qiyamul Lail dengan para ustaz, ya. Ada kalanya nak bawa solat sunat tasbih malam hari, eloknya kuatlah suaranya. Sebab kalau kita baca perlahan, dahlah banyak kali ucap tasbih, sebut tasbihnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita kalau baca perlahan, habis semua tombang mengantuk, jatuh gedebang. Elok baca kuat lah, ya tak? Dengan bacaan Fatihahnya, dengan bacaan surahnya, kemudian bacaan tasbihnya. Saya teringat apabila almarhum Ustaz, ya, Osman Ibrahim membimbing kita, dia akan sebut agak kuat sedikit, tasbihnya pun kuat. Qurannya tadi, Fatihahnya, surahnya pun dibaca dengan kuat, sampai kepada tasbih pun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia baca kuat begitu supaya orang segar. Kalau tak baca kuat, memanglah agak lama sedikit, tapi segar tuan-tuan. Sebab kita baca pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Kalau tak baca kuat, terlintuklah jawabnya. Itu hikmahnya kalau baca dengan jahar. Lagipun Rasulullah SAW dalam dua keadaan itu baginda membacanya. Time kuat, ada time tak kuat, ya. Kalau berjamaah, sebab hukumnya harus apabila kita sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang hajat, ya, maknanya khilaf ulama saja. Mana ada keharusan untuk kita buat secara berjamaah. Lagi-lagi dalam suasana kita masing-masing nak belajar Qiyamul Lail, mendirikan malam, ada. Jadi perlu kepada semangat, eloklah buat secara jama'i, secara berjamaah, bukan fardi. Walaupun asalnya amalan ini adalah amalan fardi, yakni amalan sendiri-sendiri, tetapi kita nak tumpang tui. Lagipun tidak ada nas yang menegah apabila kita buat secara berjamaahnya, ya. Malah kita ada semangat begitu. Jadi eloklah kalau dibaca dengan kuat, jahar bacaannya, ya, dalam solat-solat sunat sekalipun, ya. Berkata Imam At-Tibi, hadis ini menunjukkan bahawa keluasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam taklif yang merupakan satu hikmah dan wajib diterima dengan penuh kesyukuran. Jadi maknanya yang dikatakan ada kalanya Nabi baca perlahan, yusirru bil qiraah am yajhar, qalat kullu zalika qad kana yaf'al, qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Itu yang dijawab, ya. Maknanya Aisyah menjawab begitu apabila ditanya oleh Abdullah bin Abi Qais itu tadi. Jadi itu satu hikmah.
terpulang kepada kita. Nak baca kuat boleh, nak baca perlahan pun boleh maknanya. Kemudian hadis 298 an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail wa ana ala arishi. Diriwayatkan daripada Ummu Hani radhiyallahu anha, beliau menceritakan aku dapat mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam ketika aku sedang berbaring di atas katilku. Ya, ini dalam kitab Sunan An-Nasa'i pun ada, ya, dan Kitabul Iftitah Sunan Ibnu Majah pun ada, ya, dan status hadis hasan, ya. Jadi ketika aku berbaring, kata Ummu Hani ini, ya, dapat mendengar bacaan Nabi pada waktu malam, ya. Jadi maknanya tafsiran hadis ini, Ummu Hani radhiyallahu anha menceritakan dalam hadis di atas bahawa beliau dapat mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mengerjakan solat malamnya. Jadi maknanya agak kuat bacaan Nabi. Ketika itu beliau sedang berbaring di atas katil tempat tidurnya. Ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan suara yang agak kuat semasa solat malamnya. Jadi maknanya harus memperdengarkan bacaan ketika solat malam. Namun menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i, ini ada pandangan ulama. Menurut pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, bacaan yang afdal ialah pertengahan, iaitu sesekali memperdengarkannya dan sesekali menyembunyikannya, yakni berselang-seli antara kuat dengan perlahan ketika kita solat malam. Begitu juga dengan berjamaah tadi, ya. Ini adalah dikata bagi solat sunat mutlak. Adapun solat sunat lainnya pada waktu malam seperti rawatib fardu disunatkan menyembunyikan, macam solat sunat rawatib lah, qabliyah ba'diyah tu. Dah dengar macam ni, tiba-tiba solat ba'diyah, qabliyah dengan ba'diyah baca kuat, tak pernah dibuat di orang. Bukan macam tu. Maknanya yang qabliyah ba'diyah ni, menurut penulis kitab ini, taklah menyembunyikan bacaannya, ya, kecuali dalam solat sunat tarawih dan witir. Sebab itu solat sunat tarawih dan witir bulan Ramadan tak lama dah, sebulan lagi insya-Allah. Moga-moga panjang umur. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita baca doa begitu. Mudah-mudahan kita ketemu dengan bulan Ramadan, boleh solat sunat tarawih dan witir. Keduanya ini, tarawih dan witir, dibaca dengan jahar, baca kuat, ya, bacaannya, ya. Yang afdal ialah menyembunyikan suara untuk mengelak daripada riak. Itu dalam bab apa, ya? Dalam bab kalau ibadat tu seorang-seorang, tapi ia disunatkan berjamaah. Sudah tentulah jamaah lain pun nak dengar bacaannya, ya. Malah kita ni kalau dengar bacaan imam yang bagus-bagus, ya, macam empat imam kita tadi, kalau sembahyang tarawih tu baca Quran agak panjang sedikit pun macam sekejap je, sebab sedap bacaannya, kan. Tengah-tengah kori-kori yang menjadi imam tu kan, kalau dia membimbing tarawih sedap. Kita pun kalau boleh nak sentiasa menghayati, tapi pokok pangkalnya hati kita lah. Kita nak ibadat atau kita nak tarawih atau nak laju-laju. Sebab maksud tarawih ni maksudnya istirahat. Istirahat, baca santai-santai,
penat berhenti, sambung balik. Ada bukan setengah tempat, baca laju juga boleh tahan. Fatihah satu nafas, ya, cuma tak jadi macam dekat Indonesia tu lah, tapi dia baca ikut disiplin, tapi satu nafas, panjang nafas dia, ya. Jadi bukan nak kelam kelibut, nak kerja apa. Ada, kita tak kerja apa-apa pun, penat dia dapat kalau tarawih laju-laju. Elok solat tarawih ini dalam keadaan yang, ya, bacaan tartil, ya. Kalau nak sambung sesekali macam Fatihah itu kan, ya, sampai Maliki Yaumiddin, baca dari awal, berhentilah kat situ, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekurang-kurangnya 3 tempat, benar 3 kali lah, 3 baca, 3 tempat macam itu, ya, diharuskan, ya. Sebab apa? Kalau baca satu nafas Fatihah tu nampaknya macam tercongap-congap, terkejar-kejar. Jadi ketenangan itu yang dikatakan tarawih istirahat tu macam tak ada lah pula. Itu yang tak boleh macam tu, ya. Kemudian membaca dengan alunan suara, boleh ke tak boleh? An Muawiyah bin Qurrata qal sami'tu Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an yaqul ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yaum al-fath wa huwa yaqra inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qal faqara'a wa rajja'a wa qala Muawiyah bin Qurrah laula ayyajtami'an nasu alayya la akhastu lakum fi dhalika as-saut au qala al-lahdi. Diriwayatkan daripada Muawiyah bin Qurrah, beliau menceritakan, aku telah mendengar Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an menceritakan, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya pada hari Fathul Makkah, yakni baginda mengerjakan solat di atas unta dan baginda membaca inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu jalan kemenangan yang jelas lagi nyata, kemenangan yang dengan itu disebabkan oleh Allah Ta'ala mengampunkan salah silapmu dan yang telah lalu dan juga yang akan datang. Ya, Allah Ta'ala telah ampunkan kesalahanmu, kesilapanmu yang lepas maupun yang akan datang. Jadi ini yang dibacakan oleh Nabi. Beliau berkata baginda membaca dengan mengalun-alunkan suaranya, maknanya berlagu-lagu lah, ya dah. Berkata Muawiyah bin Qurrah, jika tidak kerana bimbang orang ramai akan berhimpun mengelilingiku kerana mendengar alunan suaraku, nescaya aku akan menunjukkan kepada kamu semua bagaimana suara baginda tersebut, ya, atau bagaimana baginda melagukannya, kan, melagukannya. Maknanya baca berlagu itu dibenarkan. Sebab itu ada ilmu tarannum, ada ilmu berlagu. Tujuannya lah untuk memelihara tajwid dan keindahan Islam itu, ya. Sebab itu orang yang pakar tarannum itu, lagu-lagu ni ada macam-macam, ya, jiharkah lah, ya, dan macam-macam lagi lah, ya. Sebab saya pun tak mahir dalam ilmu tarannum ni. Kebetulan orang yang ada ilmu tarannum tu biasa suaranya pun sedap-sedap, suara qori dan qori'ah. Ini kadang-kadang orang sebut salah, dah isyak belum? Qori, qori'ah. Kalau kampung ahli
Qaryah kan lain, ya. Ada orang kata Qaryah, Qariah juga. Itu dia tak tahu penggunaan bahasa Arab. Qari lelaki, Qariah hamzah, ya, itu perempuan, ya. Kalau Qaryah, Qaryatun dengan ya ta. Qaryah maknanya kampung. Ahli Qaryah, ahli kampung, atau Qaryah kita, Qaryah kita, karyah kita lah. Itu Qaryah, bukannya Qariah juga orang panggil. Tu kadang dalam radio Aikim pun tak faham sebutannya, itu tak kena, ya, sebab dia bahasa Arab, ya. Yang Qaryah dia panggil apa? Qariah dia panggil Qaryah, ya. Wallahu a'lam. Kita azan dulu insya-Allah. Saya nak habiskan perbincangan kita. Jadi maknanya tadi hadis ini menceritakan Nabi SAW mengerjakan solat di atas unta ketika Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Baginda membaca sebahagian ayat-ayat Al-Quran dengan mengalun-alunkan suaranya. Jadi menunjukkan bahawa Nabi sentiasa melazimkan ibadah sekalipun baginda berada di atas kenderaan dan dalam perjalanan. Hadis ini juga menunjukkan bahawa menguatkan bacaan pada sesetengah tempat atau keadaan adalah afdal, lebih baik daripada menyembunyikannya, ya. Membaca dengan mengalunkan suaranya menunjukkan bahawa digalakkan memperelok atau memperindah suara ketika membaca Al-Quran dan membacanya secara tartil. Adapun membacanya secara talhin, melakukan bacaan, ya, jumhur ulama
memakruhkannya. Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama salaf mengharuskannya kerana dapat mendorong jiwa untuk mendengar Al-Quran. Ya, berhibur dengan Quran itu lebih baik daripada berhibur dengan lagu-lagu yang cacat berbahaya. Jadi ungkapan Muawiyah, jika tidak kerana bimbang orang ramai akan berhimpun mengelilingiku, yang memberi kepahaman kepada kita bahawa melakukan perbuatan yang mendorong orang ramai berkerumun kepada kita jadi makruh, ya, jika membawa fitnah atau menghilangkan maruah diri. Orang dulu jaga kewarakannya macam tu, tapi orang hari ini makin dia nak berlagu di kaki lima supaya orang berkerumun, pakat bagi duit sikit lah. Suaranya pun kaki lima punya penyanyi tu kadang-kadang boleh tahan juga dah, ya, rock kapak dia kadang-kadang boleh tahan. Jadi kalau ikut hukum makruh, ya. Termasuk baca Quran tadi, itu lagu-lagu sedap, orang datang tengok kita, ya. Kalau di setengah-setengah tempat itu sampai dikata toyib, toyib, ya, sampai macam ada satu konsert kori-kori ini membaca Quran, ya. Nah, tapi bagi kita lebih baik mendengarkan lagu-lagu Al-Quran itu daripada dengarkan lagu-lagu tak apa-apa lah. Sekurang-kurang dengan lagu Quran ni, alunannya, tajudnya, kita dapat ganjaran pahala kalau kita dengarkannya. Jadi kita seronok mendengar orang baca Quran, bukan maknanya kita jadi sebaliknya, ya. Sebab itu orang-orang barat, orang-orang yang bukan Islam pun, kalau dia dengar bacaan Al-Quran, dia akan terpegun dan dia akan terpesona dengan, ya, taranum Quran itu memang sangat menawan. Dan kalau suaranya pula yang membawanya itu sedap, ya, memang syahdu, memang, ya, sangat indah, ya. Tidak ada alunan yang begitu indah, melainkan hanya alunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk bab kemerduan suara lah, ya. Sebab itu ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang, ya, suaranya memang sedap untuk membaca Quran, ya. Jadi insyaAllah pada waktu yang lain kita akan bincangkan tentang kemerduan suara Nabi. Sebenarnya suara Nabi itu pun merdu, cuma Nabi tidak suka sangat mengalun-alunkan, takut riak, ya. Itu tadi. Jadi sekadar itu sajalah pada malam ini, insyaAllah. Atau bulan depan ada lagi sekali, ataupun terus Ramadan, wallahu alam. Kita tengok keadaan jadual kita, ya, sehingga kita bertemu lagi insya-Allah. Tapi mungkin bulan Ramadan ada juga dia punya perjalanan macam biasa pun, ya. Jadi sekadar itulah yang baik dari Allah Ta'ala, dan sekiranya ada kelemahan-kelemahan, kekurangan diri saya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La استقيموا يرحمكم الله، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، استووا. الله أكبر.
إِهْدِنَا
الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة ولا تجعل مصيبتنا في